Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang 5 MPV paling popular dekat atas jalan raya Malaysia. MPV ni nama panjang dia adalah Multi Purpose Vehicle. Jadi memang kereta macam ni popular sebagai people mover lah. Maknanya kalau anda ada family yang besar, anak lebih dari 3 orang ataupun memang selalu travel dengan mak ayah contohnya, sekali dengan mertua sekali, memang tak ada option lain selain MPV. Baik, jadi di tempat kelima, MPV yang paling popular dekat Malaysia adalah Kia Carnival. Kia Carnival ni asalnya dulu dibuat dan masuk ke Malaysia sebab ada joint venture dengan Nazaria. Antara nama lain bagi Kia Carnival ni adalah Kia Sedona. Tapi kita tak biasa dengar kan? Kalau dekat sesetengah market, contohnya market dekat North America, Kia Carnival ni Hyundai rebadge dan dijual sebagai Hyundai Entourage. Kia Carnival ni boleh kata jualan dia agak steady, dia tak dominate sangat dan tak juga sikit sangat. Kalau design dia yang dulu, rupa dia macam minivan kan? Tapi bagi saya, design Kia Carnival yang sekarang ni memang sangat cantik dan sangat moden. Lepas tu dekat dalam kereta ni pun memang lengkap dengan macam-macam gadget, macam-macam equipment for the sole purpose untuk angkut ramai orang. Kalau dekat Malaysia, memang sekarang ni ada model CKD, maknanya kereta ni assemble dekat Malaysia, dekat Kulim sana. Dan kalau nak CBU unit pun ada juga. Enjin pula dekat Malaysia ni kita dapat enjin yang berkapasiti 2.2 liter dan dipasangkan dengan 8-speed automatic transmission, dan harga kereta Kia Carnival ni sekarang sekitar RM231,000. Memang tak murah lah, tapi dengan rupa dia dan bilangan orang yang dia boleh bawa tu memang berbaloi. Baik, di tempat keempat, MPV paling popular dekat Malaysia ni adalah Toyota Avanza. Toyota Avanza pertama sekali dilancarkan di Malaysia pada tahun 2004 dan bila dia start jual je, kereta ni terus jadi hit. Sampaikan satu masa tu Avanza ni dia cover lebih 40% total sales kereta Toyota dalam setahun. Ini kalau ikutkan masa sebelum ada banyak option lain dekat market lah. Kalau Alphard dengan Velfire tu memang tak ada lagi masa Avanza ni dilancarkan. Lepas tu Proton Azora pun tak ada lagi. Jadi orang memang tak ada banyak option untuk MPV selain dari Avanza. Kalau ada pun MPV dulu, rupa dia lebih kepada van macam Toyota Light Ace dengan Nissan Vanette. Siapa dulu pergi sekolah naik van-van yang macam ni? Jadi bila ada Avanza ni, memang rupa dia lebih cantik lagi dari van, tapi function dia lebih kurang sama. Jadi itu yang laku tu. Dan lagi satu of course lah, brand Toyota tu sendiri. Orang yang pakai MPV ni bukan kata dia nak performance sangat. Dia just nak angkut ramai orang. Dan bila ada ramai orang dalam kereta kita, bukannya kita nak bawa laju pun kan? Jadi dalam segmen MPV ni, orang akan go for reliability instead of performance. Dan Toyota ni memang terkenal lah dengan reliability dia. Jadi pendek kata, memang tak akan gorong lah kalau pilih Avanza ni. Dan recently dalam penghujung tahun 2022, Toyota introduce pula Toyota Veloz bagi menggantikan Avanza. Rupa pun agak agresif sikit, cuma sebab Alza tu pun dia rupa lebih kurang je. Itu yang orang jadi confused tu. Dan orang ni pula, kalau dia confused je, dia takkan belilah. Part ni saya tak berapa faham apa sebenarnya strategi Toyota ni, sebab Alza memang cukup popular dekat tempat kita ni. Dan ini membawa kepada MPV di tempat ketiga paling popular di Malaysia, iaitu Perodua 2 Alza. Walaupun dulu orang ingat Alza ni macam mini MPV sebab Perodua 2 ni kepakaran dia adalah buat kereta kecil, tapi sebenarnya bila tengok depan-depan dan bila masuk dalam tu, Alza ni sebenarnya adalah full size MPV. Kalau generasi sekarang ni lagi obvious lah, dia tak ada sorok-sorok lagi dah size dia yang besar ni. Dan kalau dulu Perodua 2 Alza ni harga dia sekitar RM75,000, kita dah boleh dapat satu full size MPV. Memang menjadikan kereta ni sangat berbaloi. Pada satu masa saya pun nak beli satu sebab berbaloi sangat dengan saiz dia tu. Tapi last tak jadi sebab masa tu gadget-gadget dalam Perodua 2 beza lagi best. Kiranya dalam line up Perodua 2 ni, Alza macam ada ketinggalan sikit lah. Model lain dah dapat keyless entry lah, push start button. Alza masih tak dapat lagi. Tapi sekarang dah okey dah. Even ada gadget yang lagi canggih dari kereta lain ada dekat Alza. Dan bentuk dia pun sangat menarik dan sangat agresif sekarang ni berbanding Alza generasi pertama dulu. Jadi memang tak terkejut kan kalau kita nampak kereta Alza ni banyak dekat atas jalan.
Kadang-kadang saya tengok laju juga owner Alza ni drive dah macam Myvi. Okey, sebelum kita pergi ke tempat kedua, kalau anda ni seorang pemandu dan owner kereta dan anda risau macam mana nak jaga enjin dengan baik, atau anda risau sebab tak faham mekanik cakap apa dekat bengkel bila kereta anda rosak, lepas tu risau juga nak kena ganti barang yang tak sepatutnya, jadi anda nak belajar pasal enjin tapi tak ada masa nak pergi belajar dekat luar sana, anda boleh join kursus online enjin Zero to Hero di mana anda boleh belajar dekat mana-mana dan bila-bila masa sekalipun. Maknanya anda akan lebih mahir pasal enjin tanpa korbankan masa yang banyak untuk belajar pasal enjin. Ada lebih 50 video dan 5 jam konten, jadi anda boleh pilih nak tengok semua atau nak pilih topik yang anda nak tahu je, asalkan pengetahuan anda bertambah. Kursus ni pula memang sangat murah. Plus sekarang ni saya ada diskaun 60% sebab saya masih recording lagi kursus ni. Jadi anda tak perlulah bayar ratus-ratus atau ribu-ribu sebab nak belajar enjin, dan anda akan jimat even lagi banyak nanti bila anda dah boleh faham macam mana nak jaga kereta dan boleh faham apa yang mekanik cakap dekat anda masa kereta anda tengah ada problem. Link untuk join saya letakkan dekat bawah dan pastikan anda join sekarang serta rebut diskaun 60% ni sementara masih ada. Okey, jom kita sambung. Di tempat kedua pula, MPV paling popular di Malaysia adalah Toyota Alphard dengan Velfire. Kereta ni sebenarnya saya tak payah cerita pun, semua orang dah tahu. Setiap kali kita keluar rumah pergi kerja, boleh kata hampir pasti akan nampak kereta ni. Satu benda pasal Alphard ni yang orang tak biasa dengar adalah nama Alphard tu. Alphard ni sebenarnya adalah sebuah bintang. Kalau di Jepun, masa mula-mula keluar Alphard ni pada tahun 2002, kereta ni digunakan untuk usung orang-orang kenamaan ataupun bos-bos untuk bawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Boleh kata masa mula-mula kereta ni masuk Malaysia pun, hanya organisasi dan company saja yang guna kereta ni. Kemudian Alphard ni juga ada kembar dia, iaitu Toyota Velfire. Dia launch sekali dengan second generation Alphard. Diorang marketkan Velfire ni seolah-olah Alphard yang lebih sporty lah. Dari segi variant pula, kereta Alphard dengan Velfire ni memang banyak variant dia. Memang tak sempat kalau nak huraikan dekat sini. Sebab ada yang version X, lepas tu version S, lepas tu G, lepas tu ada pula SC, lepas tu ada yang premium seat package, ada pula Royal Lounge dan macam-macam lagi lah. Cuma pada satu masa kan, disebabkan banyak kereta recon masuk dan harga dia orang individu pun mampu beli, kereta ni serta-merta jadi popular dengan sangat cepat. Kereta Alphard dengan Velfire ni kan, sekali anda dah pakai, bawa family, bawa mak ayah, diorang mesti dah tak nak naik kereta lain dah. Memang macam naik kapal terbang dekat belakang tu. Driver pun comfortable juga untuk long distance, tapi yang duduk belakang tu yang lagi best sebenarnya. Yelah, memang asalnya kereta ni dibuat untuk bawa bos-bos dekat belakang tu. Design kereta ni pun makin lama makin agresif dan makin cantik. Sekarang ni Alphard pun dah sporty dah, sampai tak dapat beza pun Alphard ataupun Velfire. Baik, sekarang sampailah kita ke tempat yang pertama. Mesti ada antara anda yang ingat Alphard ni lah tempat pertama. Tapi sebenarnya di tempat pertama, MPV paling popular dekat Malaysia adalah Proton Azora. Proton Azora ni mungkin antara salah satu line up dalam model-model Proton yang paling berjaya sekali. Kereta ni dilancarkan pada tahun 2009 dan sekarang ni kan dah dekat 15 tahun pun masih ada lagi dalam line up Proton yang baru. Kereta ni kalau ikutkan adalah MPV pertama yang Proton lancarkan. Jadi memang tak ada dah MPV lokal yang lain masa Azora ni launch. Dia sebenarnya launch dekat-dekat sama dengan Alza, tapi Azora ni lebih besar dan sekali tengok je orang tahu memang full size MPV. Kalau Alza tu popular juga, tapi orang confuse sama ada dia full size MPV ataupun tidak. Dan satu lagi benda yang best pasal Azora ni adalah kereta ni adalah kereta Malaysia yang pertama ada enjin turbo. Jadi enjin dia memang agak power lah compare dengan line up Proton yang lain, sebab kenalah dengan badan dia yang besar tu. Itu sebabnya kita biasa nampak Azora pecut dekat highway.
Lagi satu kereta ni sales dia laku sebab banyak pemandu teksi jadikan Azora ni sebagai teksi diorang. Basically merata-rata adalah Azora ni. Kiranya walaupun Azora ni adalah MPV Proton yang pertama dan masih lagi ada orang beli sampai hari ni, maknanya Proton memang betul-betul buat homework diorang lah masa design kereta ni. Sekali lagi, link untuk join kursus online enjin Zero to Hero saya letak dekat bawah. Dan apa lagi MPV yang anda rasa best dekat Malaysia ni? Jangan lupa komen dekat bawah dan jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.